Salam IT News. Kali ini kami akan kongsikan tentang Parti Komunis Cina PKC yang begitu nekat untuk merampas kebebasan warga Hong Kong. Usaha ini sebenarnya sudah dirancang dengan begitu teliti. Perbincangan ini mengambil kira tentang pendapat Diana Chang, seorang penulis yang memiliki 20 tahun pengalaman menjalankan kajian di China. Beliau kini berada di Amerika Syarikat dan menggunakan nama pena untuk melindungi ahli keluarganya di China. Berikut adalah maklumat selanjutnya. Lebih daripada 10.000 orang turun ke jalanan di Hong Kong pada hujung minggu lalu setelah PKC mencadangkan rang undang-undang keselamatan nasional baru versi Hong Kong pada mesyuarat tahunan legislatif diadakan. Usaha Beijing ini sudah dirancang secara teliti dan mengambil kira desakan yang mengingatkan orang ramai terhadap permainan Russian Roulette. Memetik sumber daripada VOA, Russian Roulette atau dalam bahasa Rusia Ruskaya Ruletka ini merupakan satu permainan yang sangat berbahaya dan boleh menyebabkan kematian. Untuk makluman, permainan klasik ini memerlukan dua individu yang menggunakan pistol dengan satu peluru sahaja dan ianya bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian. Kedua-dua individu secara bergilir akan menggerakkan silinder pistol lalu menarik picu yang disasarkan kepada kepala mereka sendiri, sehinggalah seorang daripada mereka terkena tembakan daripada peluru berkenaan. Bercakap mengenai konteks di Hong Kong, sekiranya rang undang-undang ini disahkan, maka ia merupakan pengakhiran kepada satu negara yang mempunyai dua sistem berbeza seperti yang telah dijanjikan oleh PKC sebelum ini. Ibu pejabat Beijing kelak akan menubuhkan pejabat keselamatan nasional di Hong Kong. Orang awam pula boleh ditangkap dengan sewenang-wenangnya. Mereka akan diseret ke tanah besar untuk diadili dalam sistem tanpa aturan hukum yang jelas. Besar kemungkinan bahawa individu akan ditangkap dan dikenakan hukuman di Hong Kong. Namun keadaan itu hanyalah setelah sistem perundangan Hong Kong digulingkan dan diubah menjadi replika tanah besar China. Penduduk tempatan Hong Kong mengesyaki bahawa pihak polis dan tentera komunis China telah dihantar ke Hong Kong. Tindakan ini diambil oleh Beijing setelah kekacauan meletus akibat pandemi, di mana lebih daripada 122 buah negara mahu melakukan penyelidikan mengenai cara virus PKC itu berlaku di China. Mengapakah mereka mengambil langkah itu? Walaupun mereka sudah mengetahui bahawa kejadian ini akan menimbulkan kecaman antarabangsa terhadap komunis China. Rejim komunis China sebenarnya telah mempertimbangkan risiko politik dan keuangan dengan teliti, di mana akhirnya aspek keselamatan politik kelihatan lebih mendesak dan kritikal bagi PKC. Pada bulan September tahun ini, Hong Kong akan memilih ahli untuk badan perundangannya, yaitu LegCo. Semasa pilihan raya daerah November lalu, Beijing memandang rendah sikap rakyat Hong Kong. Sebanyak 388 kerusi dimiliki oleh pro-demokrasi, sementara hanya 62 kerusi diraih oleh calon pro-komunis. Hasil serupa dalam pilihan raya LegCo akan memberi kesan yang jauh lebih besar. Komunis China tidak boleh bertolak ansur dengan cabaran politik seperti ini. Maka dengan itu, mereka mahu mengambil tindakan sekarang. Kemudian ada tunjuk perasaan. Pada April 2019, PKC memperkenalkan rang undang-undang ekstradisi seperti undang-undang keselamatan negara yang baru dicadangkan ini. Ianya dinilai oleh warga Hong Kong sebagai satu usaha untuk merampas hak sivil mereka. PKC ternyata terkejut dengan hasilnya, iaitu tunjuk perasaan besar-besaran yang berlanjutan selama setengah tahun. Misalnya 2 juta orang turun ke jalan bukanlah sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya di bawah pemerintahan komunis China. Bimbang jika situasi di Hong Kong tidak dapat dikawal, tanah besar China akan mengikuti contoh di Hong Kong. Akhirnya Beijing berasa mereka terpaksa bertindak kerana perbezaan pendapat politik di peringkat elit semakin serius. Hong Kong telah menjadi pangkalan bagi elit tanah besar China selama lebih daripada 2 dekad. Hong Kong diwakili oleh pelbagai kumpulan, termasuklah penentang pemimpin PKC, Xi Jinping. Hong Kong juga berfungsi sebagai pusat utama di mana banyak aset yang ditahan, maklumat orang awam turut dikeluarkan di sana, serta merupakan bandar yang mudah untuk mendapatkan wang dari China. Orang awam berpendapat bahawa Hong Kong tidak ubah seperti Berlin Barat pada zaman dahulu.
Bagi Xi Jinping, ini boleh menjadi asas kepada golongan yang anti terhadap dirinya. Beijing sebelum ini ada menahan seorang penjual buku Hong Kong yang menerbitkan sebuah buku yang mengkritisi dan jutawan Xiao Qianghua yang menguruskan aset untuk putera mahkota parti itu atau anak-anak pemimpin PKC terkemuka di China. Terdapat lebih ramai individu yang mahu ditahan oleh Beijing, manakala Undang-Undang Keselamatan Negara yang baru membuatkan penangkapan seperti itu menjadi lebih mudah. Komunis Cina selalu menggunakan Hong Kong untuk melakukan apa sahaja yang mereka mahu, memandangkan ianya tidak boleh dilakukan di tanah besar China. Hong Kong yang sebelum ini merupakan pusat pembuatan yang terkenal, telah kehilangan gelaran ini kepada tanah besar China dan kini hanya berfungsi sebagai pusat kewangan. Satu-satunya jalan bagi Beijing untuk memasuki pasaran antarabangsa ialah menerusi Hong Kong. Sekiranya PKC meletakkan Hong Kong di bawah prinsip satu negara satu sistem, maka Amerika Syarikat, Britain dan Eropah akan menarik kembali status pelabuhan bebas mereka. Satu-satunya jalan kewangan yang dimiliki Beijing akan ditutup. Bagi komunis Cina ini adalah satu tindakan bunuh diri. Namun PKC tidak mempunyai pilihan yang baik. Setiap tindakan mereka baru-baru ini dilihat menghancurkan negara mereka sendiri. Tidak hairanlah penduduk Hong Kong memegang poster di jalan yang berbunyi, "Langit sedang menghapuskan Parti Komunis Cina."